Mudah. Jadi selain daripada itu maka kita santai-santai. Santai-santai. Selain daripada itu kita santai-santai. Apa maksud santai-santai? Tidak ditaklifkan lah. Tidak ditaklifkan. Contohnya taklifat yang kita panggil bebanan yang kita cuba bebankan ke dalam diri kita sendiri, iaitu kita berzikir 1000 kali contohnya dalam masjid sampai menyebabkan kita tidak bekerja dan sebagainya. Itu dah melampau. Sedangkan Nabi SAW adalah insan yang paling takut kepada Allah SWT pun tak buat, tak ditaklifkan. Sebab kenapa? Sebab asalnya agama kita tu, agama Islam dibina atas prinsip memudahkan. Memudahkan. Itu sebab Nabi SAW kata yasir wala tu'asir. Permudahkanlah, jangan dipayah-payah. Permudahkanlah, jangan dipayah-payah. Lagi-lagi perkara yang berkaitan dengan muamalat. Ada muamalat. Baik. Perkara yang ketiga, kita dah melalui 2 perkara. Pertama, adab di masjid. Yang kedua, konsep ibadah secara umum. Secara umum. Dan yang ketiga, isu semasa. Isu semasa ni semua kita ambil tahu. Betul tak? Berkenaan dengan isu Rusia versus Ukraina. Apa lagi tuan-tuan? Bangsa Rom dan bagai lagi. Adakah Rusia ni bangsa Rom yang termasuk dalam hadis Nabi SAW? Krisis makanan yang bukan saja melanda Malaysia, bahkan seluruh dunia, tuan-tuan. Seluruh dunia. Dikaitkan dengan kita sudah di akhir zaman. Dajjal dah nak turun macam-macam. Ustaz, ramai jemaah kita yang WhatsApp ana, Ustaz, betulkah kita ni berada di akhir zaman? Tuan-tuan, barakallahu fikum. Kita berada di akhir zaman ni bukan pada tahun 2022 ni, bukan. Perkataan ni sudah waktu zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, waktu zaman Nabi SAW Nabi SAW menggambarkan dunia sudah di penghujungnya. Dunia sudah di penghujungnya. Apa yang kita nak sibukkan, Imam Mahdi nak turun lah, macam-macam. Tuan-tuan, barakallahu fikum. Sedangkan para alim ulama kita sudah banyak menerangkan prinsip-prinsip tersebut dan cerita tersebut, dan orang awam kita sepatutnya mesti fokus kepada part yang perlu kita fokuskan. Nanti kita lihat apa dia, ya. Taib. Perkara-perkara ini, tuan-tuan, barakallahu fikum, sedikit sebanyak telah menyebabkan segelintir masyarakat kita mudah dikelirukan di luar sana. Mudah dikelirukan, tuan-tuan. Wa iyadzam billah, baik lelakinya, baik wanitanya. Terutama mereka yang sudah pencen. Sedangkan pencen itu di alam barzakh baru kita pencen. Sekarang belum pencen lagi, tuan-tuan. Jangan anggap pencen, sorry, minta maaf banyak-banyak. Tiada pencen di dunia, tidak ada istilah pencen. Tidak ada. Selagi mana kita berada di dunia, maka orang Melayu kata sampai akhir hayat berjuang, memburu untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu tuan-tuan, apa sebenarnya yang perlu ana dan antum lakukan? Iaitu persiapan lah. Persiapan. Contohnya pada hari Jumaat. Apakah persiapan hari Jumaat kita yang berulang-ulang? Ada termaktub di dalam surat Al-Kahfi. Itu sebab Nabi SAW dalam hadis sahih Nabi SAW mewasiatkan kepada umat dia untuk membaca surat Al-Kahfi setiap kali Jumaat. Sebab di situ ada segala jawapan sebenarnya. Berkenaan dengan akhir zamannya. Apa yang berlaku pada akhir zaman ini, tuan-tuan, barakallahu fikum, sudah pun termaktub di dalam surat Al-Kahfi. Antum boleh baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Berapa ayat surat Al-Kahfi? 1000 ayat ke? Bagus, 110. 110 ni kalau kita sentiasa selalu baca, paling lama 20 minit. Paling lama tu 20 minit. Ustaz, saya merangkak-rangkak, Ustaz. Yalah, kita kan masih bertatih dan merangkak, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak ada orang yang terus lahir terus berlari 100 meter. Tak ada orang. Betul tak? Melainkan orang itu macam kita juga, merangkak, bertatih dan sebagainya. Lalu jangan segan, jangan silu untuk merangkak terlebih dulu sebelum kita
berlari boleh pecut 100 meter. Usah risau. Semua orang mengalami perkara yang sama. Tidak ada yang terkecuali. Baik. Baik. Lalu persiapan apa yang kita perlu lakukan, tuan-tuan, barakallahu fikum? Kita ada lebih kurang dalam 7 minit lagi. Persiapan apa yang perlu kita lakukan? Hari Jumaat kita kata surat Al-Kahfi. Yang keduanya, memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, perkara yang paling penting merangkumi kehidupan ana dan antum, apa dia? Apakah persiapan bekalan yang aku bawa nanti ni, yang kita akan bawa? Baik diri ana sendiri sebagai penceramah dan antum sekalian. Adakah ianya mencukupi untuk perjalanan kita yang masih jauh lagi? Jauh lagi, itu alam barzakh menuju kepada alam perhitungan, itu sangat jauh, tuan-tuan. Sangat jauh. Dan bekal jauh dan perhitungannya sangat banyak. Banyak risau, kita risau bekalan yang kita bawa itu tidak mencukupi. Taib. Lalu andai kata kita rasa bekalan itu sudah mencukupi, ya salam, ada sudah mencukupi, sedangkan Nabi SAW pun rasa tak mencukupi bekalan dia dengan para sahabat. Kalau kita baca sahabat, para sahabat, andai kata takdir, kita kata takdir akli, kita rasa bekalan kita itu mencukupi, adakah ianya amalan yang berkualiti dan menepati SOP yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan? Persoalan yang sangat besar, tuan-tuan. That's why ketika kita solat fardu, solat sunat, jangan rasa solat kita itu adalah solat yang confirm diterima. Dalam keadaan kita yang penuh lalai, dengan keadaan ilmu yang kita sedia ada, tuan-tuan, barakallahu fikum, itu satu persoalan yang besar yang perlu ana dan antum jawab sendiri. Persoalan itu sebab ia melibatkan kualiti, dan orang yang tahu kualiti perkara yang dibuat adalah dirinya sendiri. Dan setiap ana dan antum akan dinilai amalan tersebut berdasarkan kepada, pertama, niat. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, pengurusan ilmu semasa beribadah, iaitu di antara khusyuk. Maka, tuan-tuan, barakallahu fikum, faktor-faktor ini akan mempengaruhi daripada kita takbir. Kita mudah nak untuk mudah-mudah kita nak bagi gambaran. Kita takbir je Allahu Akbar 100%. Sebelum kita beri salam, maka kelak akan dipangkah. Yang ni tak khusyuknya mungkin dibuang, dan bacaan Al-Fatihahnya mungkin jadi kurang, dan kemungkinan setelah kita Assalamualaikum warahmatullah, kemungkinan markah yang kita dapat mungkin tinggal 10% lagi. Atau kemungkinan tiada langsung. Itu yang digambarkan oleh para alim ulama kita. Antum boleh baca dalam kitab Imam Al-Ghazali, iaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana gambaran itu kadang-kadang menyebabkan anda dan antum kerisauan amalan yang kita buat itu belum confirm lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi sama-sama anda dan antum menilai balik. Kita panggil kalau dalam kilang, di jabatan kerajaan, kita panggil audit semula. Diaudit amalan kita itu, perlu diaudit sentiasa untuk memperbaiki mutu amalan tersebut, sentiasa di landasan yang tepat, yang benar, mengikut SOP yang telah dikehendaki. Baik. Yang last sekali, kesimpulan, sebab kita kena berhenti sebelum 1:10. Kesimpulan ini sangat penting, barakallahu fikum, walaupun tazkirah kita singkat dan santai, moga-moga ianya sampai. Kesimpulan ini pertama, berdasarkan kepada garis panduan yang telah anda sebutkan tadi, barakallahu fikum, iaitu lazimkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Lazimkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, barakallahu fikum, suka nak share dengan para jemaah sekalian berdasarkan pada pengalaman anak lah, baik sebelum Islam, selepas Islam, dan berada di sekitar orang Islam kita. Rata-rata masyarakat kita, dia tidak kenal pun Al-Quranul Karim. Tidak kenal, rata-rata lah. Bukan dalam surat masjid kita ni. Dalam masjid kita ni, Masya Allah ada. Rata-rata
Ada. Kalau kenal pun CP-CP aja. Piramli kata CP-CP. Ada. Sepatutnya dalam usia kita yang matang 15 tahun, jangkauan masa kita hidup mungkin 60 lebih dan ke atas, sepatutnya paling tidak Al-Quran itu dia punya topik-topik sudah bermain di minda kita. Tuan-tuan. Ada. Selain daripada bacaan kita yang fasih. Ada. Fasih. Tapi sayang 1000 kali sayang, walaupun kita sudah lama dalam Islam, mengharungi lautan dalam Islam dan sebagainya, bacaan kita masih lagi di level yang agak kasihan lah. Ada, terutama Al-Fatihahnya dan sebagainya. Sepatutnya itu tidak berlaku, tuan-tuan. Barakallahu fikum. Sepatutnya ianya tidak berlaku. Baik. Maksudnya tadi, tuan-tuan, barakallahu fikum, melazimi diri kita dengan Al-Quranul Karim. Baca dan lihat terjemahan. Kalau baca semata-mata, kita dah jadi orang Arab. Kita bukan orang Arab. Jadi bahasa Arab itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab ketika dia baca Fatihah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu dah makna. Macam kita bercakap, macam kita cakap bahasa Melayu, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Contoh, dia dah tahu. Ada. Jadi dia tak perlu pada terjemahan. Maka kita yang bukan Arab perlu membaca Al-Quranul Karim dalam masa yang sama, melihat makna dalam bahasa Arab. Ya, tolong ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, lazimkan diri kita dengan sirah nabawiyah. Membaca kisah Nabi SAW. Perjalanan hidup Nabi SAW sebelum nubuwah, semasa nubuwah di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, sehinggalah Nabi SAW wafat. Tuan-tuan, itu perlu dibaca. Tuan-tuan, kalau ana dan antum tidak membaca sirah nabawiyah, lalu identiti mana? Identiti mana yang kita nak lihat? Hari ini kita lihat rata-rata masyarakat Islam kita panggil, mungkin bahasa yang agak kasar, minta maaf banyak-banyak, kita panggil lost identity. Seolah-olahnya begitu. Seolah-olahnya kita lost identity. Cara pakaian kita kena, tidak semestinya orang Islam kita kena pakai serban. Tak. Tidak semestinya orang Islam kita kena pakai kain. Tidak semestinya orang Islam kita kena pakai baju Melayu. No, tu. Tak, bukan itu maksud anda. Maksud anda di sini ialah bagaimana kita beribadah. Perlu melihat kepada bagaimana Nabi SAW beribadah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Maka anda dan antum pun bermuamalah bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Maksud anda di situ. Ini dalam gambaran yang jauh lebih besar daripada apa yang kita faham secara santai. Jadi barakallahu fikum, Nabi SAW dalam sirah itu kita melihat bagaimana Nabi SAW mencintai Allah SWT. Bagaimana Nabi SAW mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam sirah juga kita akan ditunjukkan bagaimana Nabi SAW menghormati para malaikat. Para malaikat bermula daripada Jibril alaihissalam. Dan daripada sirah juga, ana dan antum diajar bagaimana beriman yang sebenar. Oh Ustaz, kalau macam itu Ustaz, adakah saya beriman dalam keadaan yang tidak benar? Kita lihat baliklah bagaimana Nabi SAW beriman. Di situ nilainya. Di situ garis panduan. Dan yang last sekali, barakallahu fikum, lazimkan diri ana dan antum dan ahli keluarga kita, tuan-tuan, barakallahu fikum, dengan adab, dengan sirah ataupun perjalanan hidup para sahabat. Sebab para sahabat Nabi SAW adalah cermin kepada Islam yang sebenar. Islam yang telah dibawa oleh Nabi SAW dicerminkan oleh para sahabat. Maka untuk menjadikan atau mengatakan Islam ana dan antum pada hari ini, atau kasih sayang ana dan antum pada hari ini kepada Allah itu benar atau tidak, kepada Nabi SAW, kasih sayang kita pada Nabi SAW itu betul atau tidak, sama level atau tidak, maka jadikan para sahabat, kasih sayang para sahabat, contoh tauladan para sahabat itu sebagai kayu pengukur yang wasata, kita panggil pertengahan, tidak melampau sebagaimana puak Yahudi, tidak juga terlalu kendur bagaimana puak Nasara mencintai Nabi SAW sampai mengangkat Nabi SAW sebagai Tuhan. Jadi kita mencintai Allah dan Rasul mesti menepati kayu ukur yang telah dicontoh tauladankan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Moga-moga anda dan antum termasuk dalam umat Muhammad yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat di dunia dan keampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa barakallahu fikum. Jadi tuan-tuan, barakallahu fikum, last sekali, moga-moga peringatan ringkas dan santai tadi moga-moga sampai sedikit mencuit minda antum. Jangan lupa umat Islam mesti mengikuti contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan para sahabat.
Yaitu untuk kita move ke depan, barakallahu fik, kita mesti ada satu part, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu, moga anda nanti masuk dalam mereka yang diampuni dan dirahmati Allah SWT. Jadi segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada diri anda sendiri. Anda mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa terlanjur kata. Wa barakallahu fikum, summa barakallahu fikum, summa barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih kepada Ustaz dan ataupun penceramah yang menyentuh supaya datang awal, rugi datang lambat, termasuk saya hari ini lewat sikit. Jadi Alhamdulillah, satu pesanan yang baik untuk kita berebut di soft paling hadapan. Baik, ada dua pengumuman sahaja. Yang pertamanya berkenaan ibadah korban. Setakat ini masih ada lagi 12 kekosongan peserta untuk mencapai 56 peserta. Jadi tuan-tuan yang ingin turut serta, mohon disegerakan untuk mengambil borang, isi borang dan juga membayar, iaitu seorang peserta sebanyak RM800. Dan seterusnya berkenaan projek Surah Haji Maksum, iaitu pemasangan dinding kaca di luar wirandah untuk keselesaan jemaah. Jadi Alhamdulillah, pihak surau telah membuka tender dan ada 4 sebut harga yang diterima. Dan setelah ditapis dan dipilih dan disemak serta diteliti, jadi jawatan kuasa telah memilih sebut harga yang bajetnya sebanyak RM36,000 untuk pemasangan dinding kaca berserta tingkap dan juga 2 pintu secara automatik. Hanya ditekan akan terbuka sendiri dan tertutup sendiri. Jadi insya-Allah akan memudahkan untuk tuan-tuan keluar dan masuk. Jadi insya-Allah juga untuk menambah lebih lagi keselesaan. Jadi Alhamdulillah, bajet memang dah ada untuk pembangunan. Namun kalau misalnya tuan-tuan ingin menginfak, adalah amat dialu-alukan. Ya. Terpulang kepada tuan-tuan yang mungkin ingin menginfak, sila terus kepada Bendahari Surah Haji Maksum, iaitu Encik Abdal bin Ayub. Ya. Jadi untuk projek tersebut akan dimulakan pada awal bulan Jun. Jadi insya-Allah sebelum Hari Raya Haji, kita akan menikmati untuk lebih selesa lah, lebih luas untuk kawasan yang berhawa dingin. Jadi yang satu lagi, mulai bulan depan juga akan dimulakan semula penggiliran membawa juadah pada setiap malam Jumaat. Untuk permulaan ni ikut jadual asal dahulu. Sebab kita pihak surau tak sempat untuk mengkaji semula berapa ramai dah penduduk di rumah-rumah yang baru ataupun di lot yang kosong sekarang dah banyak rumah. Jadi untuk permulaan dalam bulan Jun ni guna jadual yang lama lah, kumpulan 1 sehingga kumpulan 6. Nanti akan diupdate dari semasa ke masa, terutamanya dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Okey, itu saja. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Semoga Allah redha memandang kita dengan pandangan rahmat dan keampunannya. Allahumma amin. Pada hari yang mulia ini, hayatilah khutbah yang bertajuk biarkan luncai terjun dengan labu-labunya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Dunia Islam sentiasa diseludupi oleh ajaran-ajaran sesat dan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ajaran-ajaran tersebut ada yang telah lama bertapak dalam kalangan umat Islam di negara ini. Antara lain seperti Al-Arkam atau Rufaqa, Syiah, Ahmadiyah, Qadiani, Millah Abraham, ajaran ilmu syahadah, zikir nafas, Islam jamaah, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Sebahagian daripada ajaran-ajaran tersebut ada yang telah difatwakan kesesatannya oleh Majlis Agama Islam Selangor atau Majlis Agama Islam di negeri-negeri yang lain. Malangnya,
Segelintir orang awam masih tegar dengan pegangan sesat mereka, secara sembunyi-sembunyi atau menyamar dalam jubah dan jenama yang lain. Di samping ajaran-ajaran tersebut, masih ada ajaran-ajaran sesat lain yang telah dapat dihidu oleh penguasa agama Islam di negeri-negeri. Contohnya, ajaran Kaha bin Ahmad, Tarikat Naqsyabandi Kadirun Yahya, Aurat Ismailiyah, ajaran ilmu hakikat Hasan bin Junaid, Tarikat Samaniyah Ibrahim Bonjol, pemikiran liberalisme dan pluralisme agama, pembedahan batin dan lain-lain dalam senarai yang cukup panjang. Hadirin yang dikasihi sekalian, selalunya ajaran-ajaran sesat ini dikembangkan di bawah nama yang cukup hebat, yang cukup indah seperti ilmu kebatinan, tentera Imam Mahdi, pemuda Al-Kahfi, pemuda Bani Tamim dan lain-lain. Umat Islam boleh mengenal simptom-simptom awal ajaran yang meragukan ini. Antara ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia yang dinilai dari sudut kesesatan akidah, syariah dan akhlak mereka adalah seperti berikut. Pertama, menukuk tambah perkataan Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin yang hak dalam kalimah syahadah. Kedua, mereka menolak kalimah syahadah. Ketiga, solat boleh dilakukan hanya dengan niat sahaja. Keempat, sembahyang 5 waktu adalah tidak wajib, memadai dengan membuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kelima, golongan yang sesat ini akan menolak untuk berpuasa. 6, ada yang berpegang bahawa orang Islam tidak perlu mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Ianya boleh dilakukan di mana-mana sahaja, seperti ke Mekah hanya untuk melihat kesan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh, menghina pribadi dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8, menolak ijma' ulama dan qiyas. Kesembilan, memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. 10, tidak mempercayai hadis dan menganggap hadis hanya rekaan manusia yang dibuat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ke-11, mendakwa ketua mereka sering berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah, Nabi Muhammad dan malaikat. Ke-12, menganggap orang lain selain dari pengikut kumpulan mereka adalah musyrik dan kafir, ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Ke-13, selalunya orang yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat ini dan pengikutnya adalah terdiri dari orang-orang yang langsung tiada asas pengetahuan agama. Sebahagian dari mereka hanyalah guru silat, bomoh, perawat-perawat yang mendakwa sebagai rawatan Islam, juru motivasi yang mengadukkan perisai Islam dalam ceramah-ceramah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah faktor-faktor yang mendorong pengembangan ajaran-ajaran sesat ini? Sebahagian jawapannya adalah seperti berikut. Pertama, ingin mendapat perhatian. Sifat ingin mendapat nama dan perhatian mendorong seseorang melakukan perbuatan yang aneh-aneh dan sembrono, asalkan menjadi terkenal dan dapat ramai pengikut, follower, subscriber. Nabi SAW mengingatkan betapa bahayanya orang yang berperangai seperti itu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal syarafi lidini." Tiadalah 2 ekor serigala lapar yang memusnahkan sekumpulan kambing itu lebih berbahaya kepada agama jika dibandingkan dengan orang yang terlalu rakus kepada harta dunia dan cinta kepada kemasyhuran. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, mendapat tajaan dari tangan-tangan tersembunyi sama ada dari luar dan dalam negara. Ketiga, tidak mengambil ilmu dari sumber yang sah dan berautoriti. Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Oleh itu perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu itu. Keempat,
menghidap penyakit mental atau kecelaruan fikiran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat ke-125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kelima, menyendiri dan tidak bergaul dengan jemaah surau, masjid dan juga masyarakat. Orang yang seperti ini sangat mudah terpedaya dengan anasir-anasir yang menyeleweng. Ingatlah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu adalah umpama serigala kepada manusia. Sama seperti serigala yang menangkap kambing yang terpisah. Oleh itu, jauhilah perpecahan dan kekallah bersama jemaah, orang ramai dan juga masjid. Riwayat Ahmad. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Atas dasar amanah dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, baginda bersungguh-sungguh mengingatkan kita tentang suasana gawat yang akan berlaku di akhir zaman ini. Sabda baginda SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan di mana para pendusta dibenarkan orang. Sebaliknya orang-orang yang jujur didustakan. Seterusnya orang-orang yang tidak amanah dipercayai. Sedangkan orang-orang yang amanah dikhianati. Puak-puak Ruwaibidah pula berbicara mengajar manusia. Seorang sahabat bertanya, siapakah Ruwaibidah itu? Nabi SAW menjawab, Ruwaibidah itu ialah orang yang dungu, yang berlagak pandai mengenai urusan orang awam. Riwayat Ibnu Majah. Menyahut pesanan Nabi yang dikasihi ini, umat Islam wajib menjauhi ajaran-ajaran yang aneh-aneh dan mengambil sikap biarkan luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Hadirin yang dikasihi sekalian. Menelusuri khutbah pada hari ini, marilah kita mengamati tausiah dan pengajaran untuk dijadikan pedoman hidup kita. Antaranya, umat Islam wajib mempelajari dan berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah tanpa berganjak sedikit pun hingga ke akhir hayat. Kedua, umat Islam hendaklah memilih guru-guru yang murabbi dan bertauliah dalam mempelajari ilmu-ilmu agama supaya terhindar daripada virus penyesat yang tidak bertanggungjawab dan tidak berautoriti. Ketiga, umat Islam hendaklah memilih guru yang benar-benar memahami bidang yang diajarinya supaya terhindar daripada pembohongan dan pemalsuan. Keempat, umat Islam jangan terlalu gairah mencari populariti demi meraih ganjaran dunia dengan menyemburkan racun kesesatan dan bertopengkan agama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Al-Baqarah ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minal musyrimin wa razaqana minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzil wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة وبعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan rahimakumullah. Bacaan yang salat dengan riwayat Khalad dari qiraat Hamzah. Salli khatar jemaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والربا والزنا والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام السلام علينا عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بالله. الحمد لله.
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك